Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh hanya kemurahan dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat beribadah pada hari ini. Mari kita tenangkan diri dan siapkan hati. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, suci. Allah
patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Mari kita bersyukur, memuji nama Tuhan di antara semua bangsa, karena kasih Tuhan tidak berubah, melebihi langit kesetiaan Tuhan sampai di angkasa tinggi. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, mulia-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ya Tuhan, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Pada saat ini kami umat-Mu datang untuk menyembah, mengangkat suara kami, bernyanyi,
bergemar memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mohon Engkau yang layakkan kami, sehingga pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan firman-Mu boleh kami mengerti. Ya Tuhan, mohon Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau menikmati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai dengan 31. Kita akan bacakan bersama-sama. 1 Samuel pasal 2 ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukakan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita merendahkan diri, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mohon Tuhan yang mengampuni kita. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya Tuhan, kami datang tertunduk malu. Engkau melihat kedalaman hati kami. Seringkali kami terpikat kesenangan fana akan harta, kuasa, dan kebanggaan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau membuang dosa kami sejauh timur dari barat. Kiranya Engkau tidak mengingat lagi pelanggaran kami, dan tiada Kau perhitungkan lagi kesalahan kami, ya Tuhan. Mohon Engkau beri belas kasih-Mu, ampuni kami. Mohon Tuhan arahkan hati kami agar setia padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkan kami ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saatnya kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Persekutuan Lingkungan Jelambar. Dipersilahkan.
Beritakan
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Chang Kui Fa dengan tema Ketika Keluarga Menjadi Berhala. Dipersilahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik bagi kami. 天上的父， Kami mau menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini dan kiranya Tuhan boleh memimpin setiap hati dan pikiran kami. 我们要将这段讲道的时间交托在主的手中，愿主带领我们每一个人的心思意念。 Kami mengerti kami ada kelemahan, keterbatasan dan keberdosaan. 我们知道我们有软弱，我们是很有限的，并且我们犯了罪， Yang membuat kami tidak sanggup untuk melakukan firman Tuhan tersebut. 以致我们没有能力来施行你的话语。 Tetapi melalui iman yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap kami, 但是借着你所赐给我们每一个人的信心， kami mengerti bahwa kami memiliki suatu kekuatan yang sempurna untuk senantiasa menyesuaikan diri kami dengan seluruh prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. 我们明白，我们有你所赐给我们的能力，使我们可以实行你在我们身上每个人生活中的旨意。 Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku firman. 求主帮助我们，使我们可以成为一个行道的人。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan seluruh doa ini. 奉主耶稣的名，教会的首领，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, Shalom. 大家平安。 Ini pertama kali saya hadir di gereja Gepembri. 这是我第一次在仙道堂讲道。 Terima kasih kepada Pendeta Ricky yang telah mengundang bersama seluruh majelis. Saya sangat bahagia, senang berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian. 谢谢 Ricky 牧师和教会的长者们，邀请我，使我可以有机会在这里见面。 Gereja ini tidak asing karena dulu waktu SD, saya sekolah di SD Ricci. 其实我对这间教会并不陌生，因为我小的时候在Ricci 学校上课。 SMP di SMP Spes Patria yang sudah tutup. 然后初中、高中在 Les Patria， 但是现在已经关闭了。 SMA saya di SMA Kristen Ketapang di Zainul Arifin. 我高中的时候在 Zainul Arifin。 Dan saya sekarang dengan keluarga tinggal di Bandung. 现在我和我的家人住在万隆。 Ya, hari ini ada satu tema yang mau kita gumulkan bersama-sama. 今天有一个题目是我们大家要一起思考的： Ketika keluarga jadi berhala. 当家庭变成偶像。 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini sekali lagi yang tadi kita sudah baca di awal. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. 我要重复读刚才我们已经读的经文，请大家注意听。 Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku." Oke, mungkin di belakang bisa bantu juga ya sambil saya membacakan bagian ini. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku,
sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian untuk umatku Israel. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan lengan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah sesuatu firman yang ada sifatnya peneguran yang sangat keras. 弟兄姐妹们，这一段经文里面是很严重的警告。 Masa ini adalah masa hakim-hakim. 那个时期是士师的时代， Samuel adalah hakim terakhir dan kemudian memasuki masa daripada kerajaan Israel. 撒母耳是最后一个士师，然后就进入了以色列国。 Kita mengerti bahwa bangsa Israel awalnya adalah bangsa budak. 我们知道以色列民以前是被奴役的， Selama 400 tahun mereka ada di dalam suatu perbudakan di tanah Mesir oleh seorang raja yang bernama Firaun. 在400年间，以色列民在法老的统治下做奴仆。 Hidup sebagai budak setiap hari, hanya membangun monumen demi monumen yang untuk disembah oleh bangsa Mesir. 他们每一天就是在埃及人的奴役之下，为他们做苦工，建立他们的殿和偶像。 Tetapi kemudian Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel di Mesir melalui Musa hambanya. 但是后来，上帝借着摩西向以色列人显现， Membawa bangsa Israel yang adalah budak kepada suatu tanah yang Tuhan janjikan penuh dengan susu dan madu. Itu adalah tanah Kanaan. 带领当时做奴仆的以色列民出埃及，进入迦南地，一个流奶与蜜之应许之地。 Bangsa budak adalah bangsa yang ditindas, ada di bawah, ada dihina, senantiasa di dalam suatu keadaan yang tidak pernah bebas. 被奴役的民是在统治之下，他们没有自由。 Tetapi Tuhan berikhtiar memimpin bangsa ini untuk menjadi pemimpin dari segala bangsa. 但是上帝拯救以色列民，成为万民的领袖。 Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. 你要做头不作为，你要上升不是在地下。 Setiap kita merindukan hidup kita terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. 我们每一个人都盼望我们的人生是向上的，不是向下。我们要做头，不要作为。 Tetapi menuju ke sana, itu harus ada suatu kehidupan yang ada aturan, ada ketertiban, ada suatu disiplin yang bangsa itu harus hidupi. Dan seluruh hukum itu datang daripada Tuhan Allah Yahweh. 但是你要达到那个境地，你必须经过一个过程，你要有纪律，要有上帝所颁发的律法。 Selama engkau mentaati hukum-hukumku, engkau akan hidup dengan merdeka. Berkat akan mengejar kamu. 如果你遵行上帝所颁发的律法，你就会过一个自由的生活，并且福分要临到你身上。 Tetapi di sisi lain, Tuhan juga memberikan satu peringatan yang sangat keras. 但是在另一方面，上帝也给了一个非常严厉的警告。 Jika engkau berjalan ke kiri dan ke kanan, engkau menyimpang dari hukum-hukumku. 如果你从我所颁发的律法偏向左或者向右， Maka kutukan tidak akan habis-habisnya mengejar kamu. 然后咒诅就必追随你，临到你身上。 Bangsa Israel dikenal sebagai the people of the book. Adalah orang-orang yang hidupnya ditetapkan, diatur oleh buku. 以色列民是一个遵照法律、遵照律法的民族。
Dan di dalam menetapkan supaya segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik, maka Tuhan membangkitkan pemimpin bagi Israel. 为了让以色列民可以遵行上帝的律法，上帝就订立了一些领袖。 Setelah masa Musa, maka kemudian kita tahu ada Yosua. Setelah Yosua lewat, maka ada muncul para hakim. Namanya begitu banyak, kita bisa melihat dalam kitab hakim-hakim. 当摩西的时代结束以后，约书亚接替了他，然后接下来是一些士事，在圣经里的士事记有记载了他们的名字。 Dan Imam Eli, dia selain seorang imam, dia juga adalah seorang hakim. 以利他除了一个祭司之外，他也是一个士师。 Seorang hakim yang mengadili akan berbagai masalah di dalam situasi keadaan keseharian daripada rakyat bangsa Israel. 他要审判以色列民每天所面对的问题和诉讼。 Tetapi kemudian kita melihat dalam kisah ini ada satu kisah yang sangat menyedihkan. 但是我们看到这里记载了一个很令人悲伤的故事。 Di mana Imam Eli, dia adalah seorang hakim yang menyatakan kebenaran, menyatakan yang mana benar, yang mana yang salah. Dia juga menyatakan berkat bagi bangsa Israel. 以利他身为士师，他必须向以色列民告诉他们什么是对的，什么是错的，什么是祝福，什么是咒诅。 Tetapi anak-anaknya tidak hidup di dalam kebenaran. 但是很可惜，他的孩子们没有活在真理里面。 Anaknya ada dua, Hofni dan Pinehas. 他有2个儿子和夫尼和菲尼哈， Hidupnya itu sungguh jauh daripada kebenaran dan keadilan yang Tuhan tetapkan. 他们的生活远离了上帝所立定的真理和律法。 Tema pada hari ini mengingatkan kita ketika keluarga menjadi berhala. 今天提醒我们，若是我们的家庭变成了偶像， Jangan sampai kehidupan Imam Eli dan anak-anak itu menjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga kita. 千万不要让发生在以利和他2个儿子身上的事情发生在我们的家庭里。 Karena Tuhan sendiri akan menentang orang-orang yang demikian. 因为上帝要抵挡这种人。 Apa sih arti daripada berhala? 偶像是什么意思呢？ Saya definisikan di sini berhala adalah apapun di dunia ini yang manusia hargai, hormati dan kasihi melebihi Tuhan. 我给的定义就是，偶像就是任何在世界上的东西超过了我们所爱的、我们所尊敬的、我们所看为重的，超过了上帝。 Saya berikan beberapa contoh secara cepat. Anak muda yang jatuh cinta pada orang tidak seiman. 比方说，一个年轻人他爱上了不同宗教的人， Jatuh cinta itu berjuta rasanya. 恋爱是一件感情的事。 Puji Tuhan jikalau kita bisa jatuh cinta. 感谢主，如果我们能够恋爱。 Orang-orang di wilayah kehidupan dewasa muda usia 18 sampai 25 itu pasti secara alamiah tertarik kepada lawan jenis. 年轻人18岁到25岁之间，异性相吸是很自然的。 Kita bersyukur jikalau anak-anak kita cerita, oh aku naksir sama si ini, aku tertarik sama si itu, oh anakku normal, puji Tuhan ya. 我们很高兴，我们感谢主。如果我们的孩子说，我很喜欢那个人，那表示说他很正常。 Kita orang tua harus punya keingintahuan. Dia jatuh cinta kepada orang seperti apa. 我们做父母亲的，必须要知道他爱的是怎么样的人。 Apakah orang yang dicintai anak kita, yang anak kita naksir, apakah dia punya iman kepada Tuhan atau tidak? 我们的孩子所爱的人，他有没有对上帝有信心？ Kita harus bertanya, dia 我们 percaya 必须 kepada 问他 siapa?： 你爱的人是怎样的人？ Lalu anak kita bilang, 如果你的孩子回答
Iman itu kan tidak penting mah, tidak penting. Paling penting orangnya ganteng, ini kayak artis Korea. Wah. 宗教不重要了，重要的是他长得很英俊，好像韩国的明星。 Ganteng, kaya, hebat, jabatan tinggi, punya pekerjaan, ini top sudah ya. 就好像现在说的高富帅，他什么都很棒。 Jikalau kemudian anak muda ini meneruskan akan hubungannya, kita mengerti hubungan pacarannya itu sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Karena dia tidak pernah mempertimbangkan akan prinsip firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ada persamaan apa antara Kristus dengan Belial? 如果我们的孩子仍然要跟这种人谈恋爱的话，我们知道他已经把他的爱人当成偶像了，因为违反了圣经的话语，信与不信不能同父异母，信与不信不能相配。 Hati-hati ya kepada setiap anak muda. 所以年轻人，你们要小心。 Dan hati-hati kepada setiap orang tua yang anaknya mulai jatuh cinta. 并且家长们，你们的儿女开始恋爱，你们也要小心。 Anda salah pilih, 如果你选错了， nangis seumur hidup. 你一生要哭。 Itu karena ada berhala. Sesuatu yang kita hargai, cintai, kasihi melebihi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. 因为你已经有了偶像，就是一切你所看重、你所尊重、你所爱，超过了上帝，并且违反上帝的命令。 Ada lagi contoh berhala, misalnya orang Kristen yang bekerja tanpa hari Sabat. 还有其他的例子，比方说基督徒没有遵行安息日。 Di Jakarta sini ada mie ayam enak. 在也城有很好吃的面条， Saya tidak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak. 我不知道你们是否知道。 Kalau tidak tahu ya saya kasih tahu. 如果不知道，我现在告诉你们， Itu mie ayam Asui di Tanjung Duren Utara 3. 在 Ya. 丹中都人 Utara 有一间很好吃的面店。 Saya tinggal di Bandung, kalau ke Jakarta biasa setor muka dulu ketemu Asui. 我住在万隆，但是每一次我到野城来，一定要去那 Kalau 个 mie 地 ayam 方。 Asui sudah keluar dengan kuah kaldunya yang kuning, maka saya berdoa, Tuhan terima kasih mie ayam ini han hao cha. 叫做阿穗面店，它的面汤也是很好吃的。 Terima kasih Tuhan ciptakan si Asui bisa pinter bikin mie ayam. 每次我这就感谢主，你创造了阿穗， Dalam 让他 nama 可以做 Tuhan 很 Yesus 好吃的面。 aku bersyukur, amin. 奉耶稣的名，我感谢。 Baru 阿门 kemudian makan, sampai keringetan ya. Wes. 然后我吃的满头大汗。 Si Asui itu tiap Senin tutup. 阿穗他每个礼拜一关店， Jangan ke sana hari Senin, gak ada yang jualan ya. 所以你礼拜一不要去那边。 Teman-temannya itu apa saudaranya tuh si Alok, si Acing sama semua juga tutup. 他的朋友阿洛阿静也是关店。 Itu Asui agamanya apa sih? 阿穗他的宗教是什么？ Saya belum pernah tahu ya. Kadang mesti saya tanya ya, mesti ya. 其实我应该问 Jangan 他 cuma 的， makan enak saja ya. 不要 mesti 单单 tanya. 享受，但是要问他。 Umpama jikalau dia ternyata bukan orang Kristen. 假如他不是基督徒， Tapi kok dia bisa ya punya hukum hidup 6 hari bekerja, 1 hari libur. 但是为什么他一个礼拜只做6天，然后1天休息？ Walaupun bukan hari Minggu, karena hari Minggu paling rame. 虽然不是礼拜天，因为礼拜天是最热闹的日子。 Tapi dia mengatur ritme hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hari ke-7 itu hari istirahat, dia tutup. 但是他遵行圣经说的，第7天要安息，第7天他就关店。 Kita orang Kristen 我们基督徒 berani 敢不敢 berhenti 1 hari 1 minggu dari toko yang kita buka?
一个礼拜一天你关店休息， atau kita sepanjang tahun buka terus. 或者你整年每一天都要开店， Tidak mengindahkan firman Tuhan. 你忽视了上帝的话语。 Kalau begitu sudah jadi berhala. 如果这样的话，这就是你的偶像。 Yang contoh berikutnya, 另外一个例子， mentaati permintaan orang tua padahal melawan hukum Tuhan. 你遵行父母亲的命令，其实是违反了上帝的命令。 Handphone yang diutamakan melebihi Tuhan. 你把你的手机看重过于上帝。 Ini khotbah kira-kira 40 sampai 50 menit. 我讲到大概40到45分钟。 Nanti kalau ada WhatsApp Anda jawab apa tidak ini? 如果有 WhatsApp 短信进来，你要不要开？ Saya suka lihat, saya kan suka duduk di bangku jemaat juga. 我常常看，因为有时候我也坐在会友们当中， Ada WhatsApp, ada yang lagi khotbah, jawab. 正在讲道，但是有短信进来，马上就回答， Taruh, dengar, 然后又放下， lihat lagi, jawab lagi. 然后又再打开来看回答。 Sudah jadi berhala. 手机成了你的偶像， Pekerjaan atau pelayanan yang didahulukan melebihi Tuhan. 或者你把你的工作、你的侍奉看重超过了上帝。 Saya tidak ada waktu untuk menjabarkan hal ini karena kita harus segera masuk kepada apa sih yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli. 我没有很多时间去讲明，但是我们要进入思想 Di sini 以 Tuhan 利发生什 bertanya 么。 kepada Imam Eli, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? 这里上帝警告他，为什么你尊重你的儿子过于尊重我？ Kita harus bisa membedakan antara menyenangi anak versus mengasihi anak. 我们必须能够分别，你是取悦儿子，或者你是爱儿子。 Yang terjadi pada Imam Eli, dia seorang yang sangat menyenangi anak. 发生在以利祭司的身上是，他非常的要令他的孩子们高兴， Tetapi sangat kurang mengasihi anak itu. 但是他却缺少对孩子的爱。 Apa arti menyenangi anak? 你取悦，你让孩子高兴是什么？ Setiap kita itu ada parental instinct. 我们每个做父母的都有做父母的本能。 Jadi melihat anak itu, rasanya kok ada suatu kerinduan, keinginan tidak bisa ditolak untuk melindungi, merawat, mengasihi, memeluk gitu ya. Jadi kita bisa lihat orang tua itu kalau lihat anak itu, wah sedemikiannya ya. 我们身为父母亲的，看到自己的孩子有一种本能的推动，要我们去爱护他们，去养育他们，去照顾他们。 Jadi ya puji Tuhan, jikalau kita punya anak, anak itu begitu manis, begitu lucu, jadi memandang anak sebagai kasih karunia Tuhan yang harus dirawat baik-baik. 如果我们的孩子是很可爱的、很令人喜爱的，我们实在要感谢主，我们要好好养育他们。 Tetapi hati-hati saat kemudian dengan berjalannya waktu, anak ini mulai besar, mulai dewasa dan orang tua jatuh ke dalam berusaha menyenangkan anak ini dengan memberikan apapun yang dia sukai. 但是做父母亲的千万要小心，当孩子渐渐长大，你却进入了一个境地，就是你要满足他一切的要求。 Menyenangi anak beberapa hal ini, 1, 2, 3, 4, 5. 你要让孩子高兴，有这几样事情。 Tidak berani menolak keinginan anak. 你不敢拒绝他的要求， Tidak mau membuat anak susah. 你不忍心让他辛苦， Tidak berani memberikan tanggung jawab. 你不敢给他负责任。 Tidak berani menegur, menghukum saat anak itu bersalah. 当孩子犯错的时候，你不敢警告他、劝勉他，并且刑罚他， Tidak berani berkata tidak pada anak. 不敢对孩子说不。 Hati-hati, 小心， anak kita bukan dewa.
我们的孩子不是神仙， Dia kasih karunia Tuhan. 他是上帝的恩惠慈爱给 Dia 你， pemberian Tuhan yang sangat indah. 他是上帝给你很好的礼物， Ada kekekalan dalam hatinya. 在他的心里有永恒的生命， Memiliki potensi yang dahsyat di masa depan. 他有很美好的前途。 Tetapi orang tua yang mengasihi anak, dia mengerti sesuatu. 但是，若是一个父母爱孩子过于一切， Mengerti bahwa anak seindah apapun dia, selucu apapun dia, tetapi sudah jatuh di dalam dosa. 无论你的孩子多么的可爱，但是如果他已经跌入罪里， Daud berkata, sejak dari dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. 就像大卫所说的：“我自从出母胎就有了罪。” Anak begitu indah, begitu cantik, begitu cakep, begitu lucu, tetapi ada sinful nature, ada natur alamiah yang cenderung untuk memanifestasikan dosa. 这么漂亮、美丽、可爱的小孩，但是在他身上已经有那个罪的本性，所以他能够跌进罪里。 Jikalau dibiarkan, 如果你任凭他的话， kita orang tua saat sudah tua akan banyak menitikkan air mata. 我们做父母亲的年老的时候，就会痛哭流泪。 Maka orang tua yang mengasihi anak 所以，真正爱孩子的父母亲， itu tidak segan menegur, menghukum, dan memukul dengan rotan. 他一定会以杖来责打、管教他的孩子。 Dalam Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. 在箴言第28章，29章第15节，杖打和责备能加增智慧，放纵的儿子使母亲羞愧。 Di situ saya ada koma. Pertama ada menegur, lalu ada menghukum, lalu ada memukul dengan rotan. 这里有杖打和责备， Di sini orang tua haruslah bijaksana dan juga bijak di sini. 这里做父母亲的要有智慧。 Jikalau anak kita boleh kita tegur, lalu dia memberikan respon penyesalan yang mendalam. 如果我们责备我们的孩子，然后他表现出他真的后悔了， Ini namanya special edition ya. 这是很特别的例子。 Ini anak yang mungkin sampai dia remaja, sampai pemuda, mungkin dia tidak pernah merasakan rotan. 这样听话懂事的孩子，也许一直到他成长都没有尝过这个杖打的滋味。 Ada anak-anak seperti itu. 有这样的孩子， Kita ngomong sedikit dia langsung puhau ise gitu kan. 我们跟他好好的讲，他就觉得不好意思了。 Bersyukurlah kita orang tua jikalau punya anak model begini. 如果你有这样的孩子，你要感谢主， Nggak perlu keluar urat-urat di sini, 你不需要和他做严厉， nggak perlu melotot sampai mata mau lepas ya. 你不必瞪大眼睛瞪着 Ngomong 他。 sedikit dia langsung kembali kepada on the track. 你讲他几句，他就马上改过。 Nah, tetapi tidak semua anak seperti ini. 但是不是所有的孩子都是这样的？ Ada anak di dalam usianya tertentu, dia seperti mencoba suatu batasan. Kalau saya lewati, kira-kira apa yang terjadi? Papa marah, mama marah atau tidak? 有一些孩子在他叛逆的时期，他常常要试探父母亲的底线。我这样做，父母亲是不是生气？ Nah, jikalau anak yang seperti ini, umumnya orang berkata ini anak nakal. Kenapa nakal? Aturan di sekolah dia labrak, aturan di rumah dia labrak, aturan di gereja juga dia tidak perhatikan. Jadi dia melanggar batas.
我们称这样的孩子顽皮，因为他不但在家里，或者在社会上，在学校里，在教会里，他也试探着要踩别人的底线。 Yang seperti ini harus diberikan hukuman. 这样的人就要给他一些刑罚。 Saya senantiasa berdiskusi dengan istri saya Liana saat harus menghadirkan hukuman apa bagi anak-anak kami. 当我要惩罚我的孩子的时候，我一直都是和师母一起来讨论商量。 Karena hukuman kalau terlalu berat, anak itu bisa membenci orang tua. 因为你的刑罚若是太重的话，那么会引起孩子的反感，他就会恨父母亲。 Kalau terlalu ringan, 但是若是太轻的话， cuma diketawain saja. 他只是笑笑而已。 Ini perlu bijaksana Tuhan. 所以就需要有上帝给我们的智慧。 Hukuman bisa berupa menarik uang jajan, bisa. 你惩罚他，可以是停止他的零用钱， Bisa untuk mengambil handphonenya untuk sementara waktu, bisa. 也可以是没收短暂一段时间他的手机， Bisa berupa dia harus melakukan sesuatu tanggung jawab di rumah, bisa. 或者是要他在家里帮忙做一些家事。 Tetapi di dalam hukuman senantiasa ada suatu motivasi, bukan menjatuhkan anak itu, tetapi untuk membangun, untuk membentuk anak itu. 但是在惩罚里面有一个原则，就是不是要让他跌倒，而是要建立他的纪律和他的品格。 Dan saat anak itu menjalani hukuman, 当孩子正在实行你给他的惩罚的时候， hati nurani dia mulai hidup. 他的良心就活出来。 Kenapa kok saya dihukum begini? 为什么爸爸这样惩罚我？ Oh, ternyata aku ada salah, salahnya ini. 原来我犯了错，我的错误是这些事。 Sehingga hati nurani yang dihidupkan itu akan menjaga dia saat dia menuju kedewasaan untuk mengerti mana yang benar yang harus dia jalani dan mana yang tidak benar. Jikalau dia lakukan, dia akan dihukum. 所以，当他的良心被激活以后他成长了，他就知道什么是可以做的，什么是不可以做的。你做了，你犯了错，你就会得到刑罚。 Kalau hukuman biasa sudah tidak bisa, 若是普通的刑罚已经行不通了， maka yang berikutnya itu memukul dengan rotan. 然后下一步就是用杖子打他。 Ya, kita lihat di dalam hal ini mengasihi anak, ya. 我们看怎 secara 样 cepat. 爱孩子。 Yang pertama dia menghadirkan disiplin. 第一就是你要让他守纪律， Disiplin diberikan bukan hanya untuk menghukum, tetapi di sisi lain juga disiplin mengandung pujian, mengandung suatu hadiah. Jikalau anak-anak kita melakukan apa yang orang tua itu inginkan. 守纪律不单单是刑罚他，但是若是他做得好，里面也有奖赏。若是他照着父母的意思做了，他会得到奖赏。 Dan apa yang orang tua inginkan, itu adalah yang Tuhan inginkan. Karena orang tua adalah partner Tuhan dalam menghadirkan hal-hal yang baik bagi anak-anak. 父母亲所定下的纪律就是上帝的纪律，因为父母亲是与上帝同工，建立家庭里面的纪律。 Yang kedua ada tadi saya katakan nasihat, teguran, dan hukuman. 第二就是你劝勉他，你责备他，还有你刑罚他， Kemudian ada juga komunikasi yang terbuka. 还有要有敞开的沟通。 Terbuka apa maksudnya? 什么是敞开？ Artinya dalam penghukuman, jikalau anak itu sudah remaja, maka kita bisa menyatakan suatu hukuman, bertanya kepada anak itu dan menantikan responnya. 如果他是已经是少年人，你要刑罚他的时候，你要先跟他沟通，然后看他怎么样回应。 Dia bisa menyetujui dan kemudian melakukan atas hukuman yang kami berikan itu. 也许他会赞成你所要给他设定的刑罚， Mengarahkan menuju kebenaran dan keadilan.
并且要指明什么是真理，还有公义。 Tegas dalam batasan boleh dan tidak boleh, disertai harus adanya alasan. 你要很明确的可以或者不可以，并且要给他理由。 Orang tua jangan mentang-mentang orang tua, pokoknya tidak boleh. 你做父母亲的，不要因为你是父母亲就说总之不可以。 Kenapa Pak tidak boleh? 为什么不可以呢？ Pokoknya tidak boleh. 我说不可以就是不可以， Wah, itu anak bisa kekis, sebel gitu ya. 孩子会很生气。 Saya menyatakan tidak boleh dan alasannya ini. 我说不可以，我给你充分的理由。 Jadi anak itu dibawa untuk boleh mengenali akan kebenaran, apa yang sempurna dan apa yang Tuhan berkenan. Saat mengerti alasan daripada orang tua, dia rasakan ini ada kebenarannya. 所以，当你给孩子充分的理由，他就可以学习明白圣经的教导，什么是好的，什么是完整的，什么是讨主喜悦的。 Yang keenam, memenuhi kebutuhan anak sesuai tahapan perkembangannya. 第六，就是照着孩子们成长的过程来满足他的需要。 Jadi ini tanggung jawab orang tua, bahwa sejak anak itu lahir maka dia beranjak dewasa, ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua. 这是做父母亲的责任，从孩子出生一直到他长大，父母亲在每一个时间段都要满足他的需要。 Jangan memberikan kepada anak yang tidak anak itu butuhkan. 你不要给他所不需要的东西， Tetapi kita harus ada bersama anak saat anak itu menyatakan, Papa saya butuh ini. Kita bawa kepada Tuhan, kita mengerti itu kebutuhannya. Kita orang tua secepat cahaya menghadirkan kebutuhan tersebut. 当孩子告诉你爸爸妈妈我需要这个东西，那么你要把这件事带到上帝面前祷告，并且在第一时间满足他的要求，若是合理的。 Yang ketujuh, memberikan keteladanan dan konsistensi. 第七就是给他榜样，并且要持续的做。 Jangan sampai seluruh aturan itu cuma berlaku buat anak, tapi orang tua semau-maunya. 不要你设立榜样，是要孩子们遵行，但是你自己却为所欲为。 Di rumah saya menegakkan satu aturan, 在我 harus 家里， membaca Alkitab setiap hari. 在我家里，我立下了一个规矩，就是每天要读圣经。 Jangan sampai itu aturan cuma buat anak-anak sementara papanya juga tidak baca. 不要这个规矩只是给孩子们，但是做父母亲的自己却不读圣经。 Ada keteladanan dan konsistensi. 你要有榜样，并且要持续的做。 Yang kedua, kita lihat dalam kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya ada power struggle yang ternyata dimenangkan oleh anak. 第二点，我们看到在以利祭司的身上有这个能力的争斗，最后却是孩子赢了。 Apa itu power struggle? 什么是权力的争斗？ Setiap orang sejak dari kecil sampai dewasa sampai tua pasti punya keinginan, pasti punya tekad, pasti punya kehendak. 每一个人从小到大，他一定有很多的想法，有很多的意愿。 Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang punya keinginan. 一个人的心理健康是一个有意愿的人。 Nah, tetapi dalam seluruh keinginan yang baik, kita juga adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. 但是在所有好的意愿里面，因为我们都是罪人， Sehingga bisa saja menginginkan hal yang baik, tapi motivasinya jahat. 所以有时候我们要的是好的，但是我们的动机却不好。 Sehingga bisa saja keinginannya baik, tapi proses mendapatkannya ternyata proses yang mengandung kejahatan. 因此，有一些意愿是好的，但是我们要达到这个意愿的过程却是恶劣的。 Ada yang sulung, ada yang bungsu. 有长子，有小儿子， Orang tua suka salah. 父母亲常常有偏爱，
Kasih hadiah mungkin kepada yang bungsu, yang sulung tidak dikasih. 你给礼物给小孩子，但是大的你没有给。 Yang sulung disuruh ngalah terus. 你要大的要apa ngalah Mengalah. Ya, itulah dia. Ya. Lalu bagaimana yang sulung ini bisa kalau dia sangat mengingin, oh, bagus sekali itu mainannya ya, lucu gitu kan. Wah dia bisa rebut, ya kan? 那么大儿子，因为他很喜欢这个玩具，他看到很好，他就要抢了。 Begitu direbut, wah adiknya nangis. 他一抢，那么弟弟就哭了， Wah ini situasi sudah jadi chaos. 那么就产生了吵闹争吵。 Kami punya anak 3 ya di rumah. 我有3个孩子， Melihat bagaimana mereka berkembang dari kecil sampai dewasa. 看到他们从小到大怎么样的成长。 Setiap anak itu punya keinginan yang sangat kuat. 每个孩子都有很强烈的意愿。 Bapak Ibu pernah lihat di mall suka ada anak guling-guling gitu? 你看过吗？在商场有时候有一些小孩在地上打滚， Saya ketemu beberapa kali. 我看过几次了。 Itu anak guling-guling, tiarap, teriak-teriak, jejeritan gitu ya. 孩子在地上打滚哭让， Dia sedang menyatakan keinginan dan kehendak. Aku mau sesuatu, aku mesti dapat sekarang juga. 他正在表现他的意愿。我要什么？我要某种东西，我现在就要。 Sekarang gimana? Di mana orang tuanya? Mana papa mamanya nih? 他的父母亲怎么样呢？ Kalau orang tua memenangkan power struggle akan menyatakan kepada anak, jangan begitu, bangun, kamu guling-guling tidak pernah akan dapatkan apapun. 如果做父母亲的，他赢了这个争斗，权力争斗，他就会对孩子说：“你起来，你这样在地上打滚没有用。” Sampai anak itu capek, kagak dapat apapun, jikalau cara mendapatkannya dengan cara begini. 如果他用这样的方法要得到某种东西，一直到他累了，他也得不到。 Biasanya yang rada keras itu suami, lelaki. 通常是做爸爸的比较强硬， Tapi yang rada lemah mamanya. 做母亲的就比较柔和。 Sudah, gak apa-apa ya, kasih. Mau apa? Wah. 算了啦，算了啦，你要什么？你要什么？ Begitu dikasih, power struggle dimenangkan oleh anak. 你一答应他，那么这个权力争斗就被孩子赢了。 Atau suami istri sepakat kuat, anak begini tidak boleh dikasih. Makin berontak, kita makin tidak kasih. 或者两夫妇都已经商量好了，如果孩子这样的话，我们绝对不要答应他。 Ada popo kungkungnya. 但是有婆婆和公公， Bikin malu Kasih saja. Itu gampang es krim dong, kasih lah. Terus ini 这 anak 样很不好啊。他要冰淇淋就买给他算了啦。 pusing sudah ya. 真的很头痛， Hati-hati. 你要小心。 Saya pernah, anak saya itu 3 tahun, ya, dia menangis demikian kencang ingin mendapatkan sesuatu. 有一次，我的孩子3岁的时候，他大哭要得到一样东西。 Anak laki-laki. 男孩子， Saya pegang tangannya. 我就抓住他的手。 Kamu masih paksa, kamu masih mau, papa pukul. 你要这样一直哭闹，我就打你了啊！ Oh, galak dia. 哇，他很凶啊！ Jebret. 我打他， Oh, tidak surut. Oh, masih mau pukul lagi. 还是哭闹，我再打他。 Ini power struggle. 这是权力的争斗。 Hati sampai susah. 我其实心里很难过， Tapi ini hukum Tuhan. 但是这是上帝的律法。 Anak tidak boleh dalam keadaan seperti itu anak merasa menang. 你不要在这种情况之下，让孩子觉得他赢了。 Saya nyatakan saat itu, ini proses. Akhirnya dia pelan-pelan dia yang surut. 那个时候我就告诉他，这是一个过程，
结果他就慢慢的平静下来。 Sambil saya pukul juga sambil saya teriak-teriak kepada Tuhan dalam hati ya. 我一 Tuhan ini 面 anak 打 apa 他， nih ya? 我 Tuhan 心里 tolonglah saya. 我心里一面向上帝呼喊：主啊，求你帮助我。 Nah begitu dia surut, 他平静下来以后， saya saat itu menyatakan itu tidak boleh, saya menang. 我那个时候就向他表示是 Sehingga 我赢了， anak ini mengerti dalam hidup itu ada order. 所以他就明白在这个生活当中是有程序的， Ada Tuhan, 有上帝， ada papa, ada mama, ada saya. Saya itu paling bawah jikalau itu adalah anak-anak. 有爸爸妈妈，然后我是在下面。 Nah kita melihat akan Imam Eli dan anak-anaknya ini. Dikatakan di sini, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi sudah dari kecil power struggle, anak ini menang terus sampai dewasa semau-maunya hidupnya itu. 我们来看以利和他的2个儿子，圣经说，以利的2个儿子是恶人，不认识耶和华，他们并且违反了祭司对于祭物的规矩，一直到长大，他们都这样的任意妄为。 Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. 圣经说，凡有人献祭正煮肉的时候，祭司的仆人就来，手拿3尺的叉子，将叉子往罐里或鼎里或釜里或锅里一插，插上来的肉，祭司都取了去。 Lalu setelah dicucuk, diapain? 插上来的肉做什么呢？ Firman Tuhan dengan jelas berkata, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 圣经说，插上来的肉，祭司都取了去。反上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。 Garpu bercucuk 3 itu adalah alat-alat di dalam bait suci. 这3尺的叉子是在圣殿里的用具。 Tujuan dibuatnya garpu itu adalah untuk menata daripada persembahan itu sebelum dibakar. Supaya semua itu boleh merata. Jadi diatur dengan cucuk itu. 这3尺的叉子是用来安排这些祭肉，当烧的时候让烧的均匀。 Sesuatu alat untuk memuliakan Tuhan dipakai untuk mengambil keuntungan bagi pribadi sendiri. 这个工具本来是要荣耀上帝的，但是它用来为了自己的利益。 Kenapa ya itu harus diambil? 为什么他要拿这些祭肉呢？ Di Imamat 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, 在利未记第3章， rupanya yang diambil itu adalah daging yang paling hauce senjingping. Ya. 在利未记第3章第3、第4节，原来他所拿的肉是肥肉，是最好吃的。 Jadi Hofni Pinehas lihat dari jauh, aduh itu daging paling hauce, kenapa dibakar doang gitu ya. 那以利的2个儿子从远处他看到，哎呦，这么好的肥肉，为什么要把它烧完当祭物呢？ Waduh ini samcan ya, samcan enak ini ya, cukyoknya. 这3层肥肉是最好吃的。 Coba lihat, kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Waduh, lemak ya, samcan ya. Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang, tuh. Daging dekat buah pinggang itu ya. Dan lemak yang melekat padanya. Yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya berserta buah pinggang itu seharusnya bagi Tuhan. Hofni Pinehas lihat,
wah ini paling enak bikin gulai ya, gulai kambing, sate kambing ya, atau apa itu sapi matah begitu kan? Ini paling the best. Kenapa dibakar? 从平安祭中将活祭献给耶和华，也要把盖帐的脂油和帐上所有的脂油，并2个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油，与杆上的王子和腰子一概取下，要烧在坛上成为燔祭。但是以利的2个儿子看到这些肥肉是最好吃的，可以做成很好吃的菜， Berbuat semau-maunya. 他就为所欲为。 Lalu dia pikir, ini enak banget. Kira-kira papa mau nggak ya? 他觉得这样好吃的东西，大概爸爸要不要吃？ Kayaknya nggak mungkin lah papa nggak mau. 我想他不可能拒绝的。 Kita kasih setor sedikit ke papa. 我们分一点给爸爸。 Wah, Imam Eli makan. Wah, enak sekali. Daging apa ini? 以利吃了，哇，这么好吃的肉啊！ Oh, itu Pak, daging yang biasa dibakar buat Tuhan. 就是平常要献给祭物的。 Mungkin kaget, 也许开始的时候他很吃惊， tapi hauce. 但是很好吃啊， Tapi kaget, 吃惊， tapi enak. 但是好吃啊。 Firman Tuhan berikutnya dikatakan, Tuhan bertanya pada Imam Eli, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? 上帝就警告以利：“我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，过于尊重我。” Itu anak yang tidak ditegur dosanya dari kecil. 这些孩子从小没有被提醒他们所犯的罪， Setelah dewasa, 长大以后 bikin susah papanya. 让爸爸十分的为难， Sampai papanya itu dimarahi sama Tuhan. 以致爸爸就受到上帝的责备。 Imam Eli memulai pelayanannya dengan begitu baik dan membanggakan. 以利祭司他开始他的侍奉是很好的， Mengakhiri pelayanannya dengan begitu sangat dihinakan. 但是结果当他年老的时候，却得到了悲惨的下场。 Tuhan tidak pernah tertidur. 上帝从来不睡觉， Matanya menjelajah seluruh bumi, melihat segala sesuatu yang diperbuat oleh anak-anaknya. 他的眼目遍察全地，要看他的儿女所做的每一件事。 Sebab telah aku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. 上帝说，ayat berapa Pak? 1 Samuel 3 ayat 13. 13节。Oke, mana sih? 1 Samuel 3 ayat 13。我曾告诉他，必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。 Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati dalam 1 hari. 以利祭司还有他的2个儿子菲尼哈和他们都在同一天去世， Sehingga tergenapilah dikatakan tidak ada kakek di dalam garis keturunan ini. 就成就了上帝所说的，在他的家里没有一个老年人。 Yang terakhir, 最后一点， sampai masa tua sedih melihat perbuatan anak-anaknya. 一直到他年老的时候，他看到他儿子们的行为，非常的伤心。 1 Samuel 2, 22 sampai 23 firman Tuhan berkata, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. 撒母耳记上第2章22、23节，以利年甚老迈，
听见他2个儿子带以色列众人的事，又听见他们与会幕门前伺候的妇人苟合，他就对他们说：你们为何行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行，我儿了，不可这样。 Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita dari dia kecil, nanti kalau kita sudah tua, kita yang guling-gulingan di lantai. Lihat perbuatan anak-anak kita, kita tidak berdaya. 如果我们没有从小就好好的教育我们的孩子的话，那么以后我们年老了，我们就会在地上打滚，为孩子们的行为痛苦。 Karena waktu saya tidak bisa melanjutkan lagi khotbah ini. 因为时间的关系，我要结束了。 Ini firman Tuhan yang terakhir. 这是上帝的话语，最后说。 Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 约翰3书1章4节，我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。 Dan sukacita ini harus diperjuangkan oleh setiap orang tua. 每一个父母亲都要努力奋斗，要得到这样的喜乐。 Didik anak-anak kita takut akan Tuhan. 我们要好好的教育孩子们敬畏上帝， Hadirkan hukum, ketertiban, keteraturan. Karena di dalam hukum, ketertiban dan keteraturan dan mereka hidupi baru ada damai sejahtera Tuhan. 我们在家中为了要得到上帝的平安喜乐，我们就要建立纪律，还有刑罚，还有律法。 Anak-anak saya sekarang sudah remaja dan pemuda. 我的孩子们现在都已经是青少年了。 Sampai hari ini pun saya masih menasehati dan menegur jikalau ada sesuatu yang saya pandang itu bersalah di hadapan Tuhan. 直到今天，若是我看到他们做了什么在上帝眼前不讨上帝喜悦、不好的事，我都会警戒他们。 Motivasiku tidak lain selain supaya mereka hidup senantiasa di dalam kebenaran. 我的动机就是要保守他们，要活在上帝的真理里面。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 愿主帮助我们每一位。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, kasihanilah kami orang berdosa. 天父，求你怜悯我们这些罪人。 Sebagai orang tua kami seringkali lemah dan tidak memiliki prinsip-prinsip firman Tuhan. 我们身为家长，我们常常很软弱，我们没有建立上帝的律法。 Tolonglah mulai hari ini supaya kami boleh betul-betul serius dengan Tuhan. 求主帮助我们，从今天开始，我们要认真的对待上帝。 Melihat anak-anak kami bukan hanya menyenangi mereka saja, tetapi boleh mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. 我们对待孩子，不只是要取悦他们而已，但是我们要以上帝的爱来爱他们， Supaya anak-anak kami boleh menjadi orang yang hebat dan berhasil di hadapan Tuhan. 让我们的孩子们在上帝面前都可以成为很棒、很成功的讨上帝喜悦的人。 Kami bangga kepada anak-anak kami. 我们以我们的孩子们为荣， Terlebih Tuhan yang bangga dan berikhtiar untuk menaikkan mereka. 尤其是上帝要喜悦他们，让他们并且高举他们。 Terima kasih ya Bapa. 感谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. 我们祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。 Biarlah kita selalu mengingat firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan pribadi kita. Kita akan menaikkan pujian Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sebagai hidupku
kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa betapa besar dan penting sekali peran orang tua di dalam membesarkan anak-anak. Bapak, biarlah apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan kami dapat menjadi orang tua, ayah ibu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Membesarkan anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Chang Kuifa yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu dan urapi dengan kepercayaan Tuhan dalam pelayanan Pasutri yang Tuhan sudah memulai melalui kehidupan hamba-Mu bersama-sama dengan semu. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk setiap kami yang hadir. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan kami. Mungkin kami juga banyak yang bergumul dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bergumul dengan semuanya itu. Bapak, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kiranya kekuatan dari Tuhan berikan kepada kami. Karena kami mau supaya kami, keluarga demi keluarga, dapat membawa anak-anak kami menjadi keluarga, suami, istri, anak-anak, menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kami bekerja, usaha, bahkan di gereja, biarlah kami semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, memang kami menyadari hanya dua hal yang Tuhan inginkan dari kami sebagai anak-anak Tuhan, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Situasi dunia ini boleh berubah. Ekonomi yang kami saat ini miliki boleh berubah. Situasi politik di negara ini boleh berubah. Tetapi kesetiaan kami kepada Tuhan dan ketaatan kami kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Bapak, tolonglah kami ya Bapak, supaya kami dapat melakukan hal itu dalam kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan membuat kami seringkali mengambil jalan sendiri, mengambil pemikiran, pandangan kami sendiri. Tapi biarlah pada hari ini kami diingatkan kembali untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, baik tindakan kami, sikap kami, tutur kata kami, ataupun hal-hal yang kami mau ambil dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini buat saudara kami yang sedang berduka. Biarlah Tuhan berikan penghiburan kepada mereka di tengah-tengah kedukaan ini. Biarlah masa-masa duka ini sekali lagi melalui kehadiran jemaat, melalui saudara-saudara seiman atau orang-orang yang hadir, ada kekuatan baru, ada sukacita, ada penghiburan yang Tuhan berikan di masa-masa duka ini. Kami berdoa juga sedang bergumul dengan masalah pekerjaan. Anak-anak muda khususnya, para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang memulai sebuah usaha. Bapak, kiranya Engkau menolong mereka supaya apa yang sedang mereka usahakan ini ada campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan ilmu yang mereka dapatkan dari pendidikan mereka, mereka boleh mendapatkan satu pekerjaan yang baik, satu usaha yang semakin berkembang. Bapak Surgawi, kami percaya biarlah sekali lagi Tuhan yang menjadi pusat daripada nasihat, hikmat, apapun yang kami mau lakukan. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Sekali lagi biarlah Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan sakit dan penyakit, kiranya Tuhan yang campur tangan
Di antara kami mungkin ada yang harus minum obat seumur hidup. Bapak biarlah Tuhan berikan kekuatan untuk bisa melakukannya dengan baik. Di antara kami mungkin masih ada yang harus terapi, keluar masuk rumah sakit. Bapak biarlah pertolongan Tuhan pun boleh nyata dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami sekali lagi menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat tetap yakin bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah Yahweh itu tidak pernah meninggalkan kami. Yang Tuhan inginkan adalah kami setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kemurahan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku mau serahkan semua milikku. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Engkau Allah Bapa kami yang di dalam surga. Karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah, bersekutu bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah waktu yang sangat-sangat begitu tinggi nilainya dalam hidup kami. Karena kami butuh ya Tuhan beribadah dan butuh bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan taat menjalankan aturan-Mu di dalam keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan kami hidup di dalam bagian keluarga besar GPM Rekomunian. Ya Tuhan, biarlah kami saling memperhatikan dan biarlah kami yang saling mengasihi ya Tuhan satu sama lain. Biarlah di dalam keluarga besar GPM ini ya Tuhan, kami juga bertumbuh di dalam aturan kebenaran Kau. Saat sekarang ya Tuhan kami ingin menyampaikan persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh hidup di dalam anugerah berkat-Mu. Dan berkat-Mu ya Tuhan tidak pernah kekurangan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan,
Dan kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Dan kiranya Engkau pakai seturut akan rancangan rencana-Mu ya Tuhan untuk pelayanan. Biarlah Engkau juga memberikan hati yang kepada kami yang peka ya Tuhan terhadap pelayanan gereja-Mu. Biarlah Engkau juga memimpin kami ya Tuhan untuk selalu memikirkan akan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk hidup setiap hari dengan bersyukur kepada Engkau. Dan selalu ingatkan kami mengarahkan pandangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami mendengarkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa warta yang saya akan sampaikan kepada kita yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Namun sebelumnya di tengah-tengah kita hadir keluarga dari Pendeta Cangkuifa. Ada di belakang, silakan bangkit berdiri. Ya. Selamat datang di GPMRI Kemurnian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Cangkuifa, Musa Cangkuifa yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kemarin sudah menyampaikan juga ceramah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Cangkuifa dengan semua ya yang sudah melayani kita 2 hari ini. Saudara-saudara, yang kedua adalah berita duka cita. Telah kembali kepada penciptanya Bapak Chia Cisin, Bapak Suryanto. Itu papa dari saudara Dedi, ya, ketua Komisi Pemuda, pada tanggal 5 Agustus yang lalu dan telah dimakamkan di Lestari Memorial Park Kerawang pada tanggal 9 Agustus. Majelis dan jemaat GPMRI Kemurnian turut berduka cita kepada keluarga yang berduka, kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Lalu yang kedua juga telah kembali kepada penciptanya Bapak Ibu mertua dari Bapak Gideon Chandra, ya, yaitu Ibu Ratnawati dalam usia 91 tahun. Beliau adalah ibunda dari Ibu Sunarwati Samsudin atau mama mertua dari Diaken Gideon Chandra pada tanggal 10 Agustus yang lalu dan saat ini disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven lantai 2 ruang 217. Jenazah akan dimakamkan di TPU Gunung Sindur pada hari Senin besok tanggal 14 Agustus. Sekali lagi majelis jemaat
mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan di masa-masa duka ini. Saudara-saudara, berikutnya adalah tentang katekesasi. Ya, katekesasi semester yang kedua ini akan dimulai dan akan dimulai pada minggu depan, tanggal 20 Agustus. Jadi mengundang setiap jemaat yang rindu untuk belajar firman Tuhan dan juga yang mempersiapkan diri untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri pada hari ini ya kepada Diaken Ruth Lasor dengan nomor yang tertera di sana. Ada di layar ya. Lalu yang berikutnya adalah diakonia. Bidang diakonia pada bulan September akan mengadakan pemeriksaan darah ya, ada kolesterol, trigliserin dan diabetes. Itu gratis. Nah, untuk yang ini khusus jemaat diadakan pada tanggal 2 September jam 7 sampai jam 9. Ya, jadi untuk jemaat yang mau mengikuti ini wajib mendaftarkan diri kepada Ibu Siska atau Ibu Sufung di KU2 yang mulai hari ini. Lalu setelah pemeriksaan darah, maka kemudian jam 9 sampai jam 12 dilanjutkan dengan pengobatan gratis yang terbuka untuk umum. Jadi bagi setiap jemaat yang mau ikut pengobatan ini bisa juga untuk datang pada jam 9 sampai 12 dengan mengambil kupon untuk KU2 kepada Ibu Siska atau Bapak Ferry. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah ya ini pengobatan gratis. Diadakan di WJL lantai 4, Kemurnian 4 nomor 28. Yang berikutnya, ya minggu depan kita akan kembali mendengarkan khotbah dalam kaitan dengan bulan keluarga, yaitu membangun generasi saleh. Ya, dengan pembicara saya sendiri, Pendeta Riki. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita dengan merenungkan dua pertanyaan ini. Mengapa penting membangun generasi saleh? Ya, dan kalau penting, bagaimana membangunnya? Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah dengan mendengarkan khotbah pada minggu depan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan doa teduh, ibadah selesai.